celaka lah Nabi kata. Kalau kita mati dalam keadaan dosa yang tidak mati. Ini dia. Ya, kita dah mati. Ya, tapi ya, mati dalam keadaan tidak menggunakan tanggungjawab. Kita sedar Nabi dah pesan lah, akan timbul pada satu waktu ini suasananya, ini suasananya, ini suasananya. Yang pada waktu itu kita dah buat analisis, ya, bahawa yang mampu menampung suasana itu daripada diri kita terjebak ialah ilmu. Begitulah juga terhadap keturunan atau generasi yang kita tinggal adalah ilmu, tetapi tidak ada sebarang yang kita ambil. Ya, maka kita bimbang kematian kita itu disifatkan oleh Allah mati dalam keadaan tidak sempurna tanggungjawab. Kita tunai ketika kita hidup. Itulah kita bimbang. Ya, maka rangkaian dari terkait dengan kita. Kita yang sebelum daripada itu hidup penuh dengan amal ibadah. Hidup pada waktu itu penuh dengan amal-amal sunat, bukan hanya amal-amal wajib, amal sunat, dan kegagalan kita, ya, kegagalan kita, ya, dalam memberikan definisi terhadap suasana-suasana yang Nabi sebut sehingga terabainya tanggungjawab, maka kita diletakkan oleh Allah tanggungjawab yang buruk. Itulah benar. Kita kena memikir benda ni. Kita kata ini bukan soal kecil. Ya, sebab itu kita jangan pandang kecil. Nak berlaku zaman gereja. Sementara ada waktu kita duduk dah. Ya, ada benda kadang kita tak jumpa dulu. Hari ini kita jumpa. Kadang-kadang dulu kita tak jumpa tapi kita tak berapa faham. Kan? Boleh diulang-ulang oleh guru baru kita faham. Ini sebab itu dia tekankan ini. Ya, apa yang Nabi cerita, apa yang kita baca pada hari ini, bukan sekadar untuk kita nak bagi tahu tuan-tuan bahawa antara suasana pada waktu akan datang ini, bukan sekadar itu. Ya, Nabi pun meninggalkan pesan ini bukan sekadar pengkesahan, bukan sekadar cerita, ya, cerita kosong saja-saja dia nak bagi tahu umat dia satu waktu, ya, di mana, ya, dunia hampir kiamat, di hujung-hujung zaman nanti antara suasana yang ada begini. Sekadar nak bagi tahu, tak. Nabi bagi tahu itu atas tujuan supaya ada, ya, langkah-langkah yang kita ambil supaya suasana seumpama itu. Andai ditakdirkan oleh Allah kita di antara yang dipertemukan oleh Allah dengan suasana tersebut, maka kita mampu untuk menghadapinya dengan persediaan yang telah kita buat. Inilah dia benda-nya. Ya, sebab itu, ya, antara lain, ya, kita balik kepada hadis-hadis yang lain yang dipesan. Ingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara itu di antaranya. Ya, ini dia bukan sekadar untuk ilmu di dada kita saja, buat modal nak borak pada komputer. Ya, tapi apa lagi kita perlu ambil? Kenapa Nabi berpesan begini? Kenapa Nabi ingatkan begini? Antaranya untuk kita bersedia. Ya, laju, saya cakap pada ni laju sikit. Rasa laju nak buat. Nak kata baru jumpa minyak hitam, tak apa. Minum air dulu boleh? Minum air. Dia kadang-kadang itulah, kadang dia tengok umur ni umur. Kita je rumah pun nak tengok umur dia kan. Kalau kita tengok kan, bini kita muncul je kan, tanya tak jawab kan, tanya pasal tak beritahu kan. Tengok dalam tudung gaji, okey, nasi lauk semua ada kan, tapi muncul je ya. Apa kan? Kena ada ilmu juga kan. Kena ada ilmu lah. Benda-benda semua boleh ikut je. Kalau tuan-tuan pergi ke hutan, orang tahan jerat, tuan-tuan pun nak tahan jerat, tak ada benda lain datang kan. Buat letih je. InsyaAllah. Tak tolong gerakan guna yang kerana sebelum sampai 5 perkara Pak semua dah tahu tak? Apa ni? Penjelasan. Tahu okey, baik. Ya. Ulur belakang sikit. Ulur belakang sikit. Saya ingat ulur belakang sikit, baik. Ya. Nabi bila dia pesan satu benda, dia pesan satu keadaan ataupun dia nak cerita keadaan ini dia cerita ni, lebih 1400 tahun yang lalu ni. Ada satu waktu dia kata kita ni ketandusan. Hidup dalam ketandusan apa
mahal, ketandusan keperluan hidup, ya, ketandusan ilmu, ketandusan amal, ya, ataupun mereka ketandusan ilmu, ya, selama ini dalam kehidupan kita, yang menyebabkan pada waktu itu yang kita usahakan hanya keperluan fizikal kita, ya, macam mana nak makan, macam mana nak minum, macam mana nak tinggal, ya, dan orang pada waktu tak ambil indah, jadi macam mana, ya, kita kata pada waktu itu kita nak menampung diri kita supaya tidak terlibat dengan perkara yang buruk semua itu. Jadi itulah kita kata Nabi dia pesan ni bukan sekadar dia nak cerita saja, bukan sekadar dia nak cerita saja satu waktu macam ni keadaannya, tetapi dia cerita tu supaya kita ni berfikir apa langkah yang perlu kita ambil. Sekiranya suasana sebegitu Allah takdirkan kita di antara yang dipertemukan oleh Allah. Sebab itu maknanya itulah kan, kalau kita tengok hadis lain, itulah Nabi kata ingat 5 perkara sebelum datang jadi perkara. Antaranya kita kata waktu kita sihat-sihat ni, waktu kita sihat-sihat ni, waktu sihat ni maklumlah kita sihat, apa pun boleh buat kan, apa pun boleh buat. Jadi waktu sihat ni lah kita nak guna untuk melakukan berbagai-bagai amalan-amalan yang boleh menampung, ya, keperluan-keperluan diri kita, ya. Misalnya kita kata amal ibadah. Waktu sihat ni, ya, kalau misalnya kita tak gunakan antara lain untuk hadir ke majlis ilmu, untuk semaima dan sebagainya kan, ya, tiba-tiba satu waktu sebab benda ni bukan mustahil, hari-hari Tuhan tunjuk depan mata kita kan, orang yang tidak diberikan upaya oleh Allah untuk berjalan, kelakar di rumah tapi nyawa masih diberi. Pada waktu tu kalau teringinlah, ya Allah, seronoknya kalau dapat pergi ke surau, ya, ataupun ya Allah, seronoknya lah kalau dapat bersembahyang secara sempurna. Ini sembahyang pun dalam keadaan tidur tu pun tak ada gerak lah, cuma mata je cengek gitu. Mata je. Pada waktu tu apa arti sasaran kita? Itulah Nabi kata lah. Nak pada waktu itu kita teringat pula bahawasanya kehidupan kita ketika muda dulu, ya Allah, apa yang kita tak buat, lorong mana kita tak masuk, ya, judi mana kita tak pandai lah, semua pandai, ya. Tapi nak tampung pada waktu itu kesilapan kita sudah tidak ada, ya, apa lagi tuan-tuan. Begitulah juga kita kata dengan soal kemudahan untuk kita mendapat ilmu. Hari ini alhamdulillah tidak ada siapa sekat kita. Walaupun ada tekanan-tekanan, tapi kita masih mampu untuk menyuarakan Islam secara selesa. Tapi mungkin pada satu waktu kita tak tahu, ya. Sebab tengok negara-negara umat Islam hari ini, ya, Masjidil Aqsa pun umat Islam dah tak boleh sembahyang. Nampak? Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat awal umat Islam, hari ini tak boleh umat Islam meletakkan dahi mereka di dalam masjid tersebut. Nak sembahyang Jumaat pun dikeliling saja, itu pun dikawal oleh Yahudi laknatullah. Pada waktu itulah kalau kita teringin nak bersembahyang di Masjid Al-Aqsa, boleh tak waktu ni? Tak boleh. Itu contoh-contoh, ya. 5 perkara tersebut bukan maknanya 5 perkara sahaja, tetapi asas untuk manusia berfikir. Ada usaha-usaha yang lain. Macam ya, saya teringat tuan-tuan, ya, dulu waktu orang rumah saya contoh, ya, dia selalu, memang dia tak pernah jarang tak ikut, kecuali misalnya benda tu macam dia tak boleh ikut, baru tak ikut. Kalau sekadar boleh ikut, jauh mana pun dia ikut. Subuh ke dia ikut, maghrib ke, asar ke, sama ada di pejabat ke, di Kelang ke, di universiti mana-mana. Kalau saya pergi dapat ke kuliah tu segala, memang kalau tak ada masalah, dia memang dia ikut. Lepas tu kadang-kadang ada juga hari malamnya, kita pakai siap nak keluar, tengok dia wadah je lagi kan, tak siap kan, rasa malas lah. Kenapa? Kalau pening-pening saya kata tak apalah, tak pening-pening tapi boleh lagi, boleh ingat, tak apalah. Sampai satu waktu Allah takdirkan dia kan, Allah takdirkan dia tak boleh ikut dah. Itu dia sakit, terlantar di rumah. Waktu tu dia teringat lah, betul lah, kita tengok waktu ni dulu lama, ada sebulan tak dapat ikut pergi masjid, tak dapat lepas kuliah, tak dapat pergi sembahyang jemaah kan, duduk di rumah sembahyang pun baring aja nak. Sampai dah waktu tu, itulah betul lah bercakap dulu kan. Dia teringat lagi kita pesan dulu kan, kalau cakap pening-pening kepala, cakap sakit perut sikit-sikit, mat lah. Nah, sebab apa? Sebab ada satu waktu esok yang tidak diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, begitulah juga. Ya, mata tengah elok ni lah, mata tengah elok ni lah,
Ya, telinga-telinga elok ni lah dipergunakan untuk menanam saham pada anggota masing-masing. Sebab kita ingat tuan-tuan bahawa semua anggota kita ini dibuat pemakaran oleh Allah secara berasingan. Jangan sampai mata dah tak nampak lah, barulah kita mata tu teringat nak nampak Quran. Mata dah tak nampak dah mata. Dah tak nampak lah. Begitulah juga telinga dah tak apa dengar dah, baru nak pasang earphone nak pergi dengar kuliah. Jenuh tak tunjuk, tak dengar juga. Waktu tu baru telinga nak pergi. Itu dia benda. Ya, jadi Nabi nak beritahu 5 perkara itu sebagai asas kepada akal kita. Untuk kita berfikir bukan 5 perkara saja. Ya, jadi begitu juga sebab waktu-waktu kita ada kelapangan sebelum kita didatangkan oleh Allah dengan waktu yang sibuk. Bukan hanya 5 perkara, tetapi segala asas yang menuntut bangsa supaya berusaha selagi diberikan peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Datang. Ya, dekat rumah bukan jauh mana pun kan. Walaupun tak ada letih, tapi tak ada letih. Tak ada letih pun tak apa. Sebab semua benda yang memberikan kesan. Ingat, semua benda yang memberikan kesan, terutama atas perkara-perkara yang melibatkan amal ibadah, kesannya semuanya diberikan cara Allah. Misalnya susah kita, ya, kita berjalan kaki letih, yang turun tangga tergeliat. Ya, tergeliat itu punya atau patah tu kerana dalam perjalanan nak ke masjid, atasnya nak mendengar kuliah. Ingat yang Nabi sebut 4 perkara yang kita akan ditanya ketika di mahsyar itu, sebelum manusia diagih oleh Allah kepada 2 kelompok besar. An-jismihi fima Allah, akan ditanya oleh Allah tentang anggota tubuh badan kami. Ya, binasa dia tu kerana apa? Binasa dia tu kerana apa? Kalau macam orang-orang yang berpegang di medan apa, kesan luka-luka itu akan menjadi saksi kepada apa yang mereka buat. Begitu juga ya, kaki kita patah apa semua kerana letih berjalan apa semua, jatuh tergelecek kerana usaha nak pergi dengan kuliah, itu benda akan menjadi suatu benda yang memberikan kita jaminan ada tempat hebat di sisi Allah pada hari akhirat. Kita sebutlah dulu an umrihi fi ma'afna wa an ilmihi fi ma'amila bihi wa an malihi min aina aktasabahu wa fi ma'anfaqah wa an jismihi fi ma'amla. Kita akan ditanya kata lagi 4 perkara itu. Tak terkecuali, ya, semua orang akan bertemu dengan soalan ini. Pertama, ditanya tentang umur. Apa yang kita isi sepanjang umur kita? Atau benda baik ke benda buruk, itu semua kena cerita. Di dunia ni kita cerita benda baik je. Tengoklah kalau cerita benda buruk depan hakim. Semua benda baik je. Kemudian kalau ada pangkat dia lindungi kesilapan kita. Kalau tak ada pangkat, ada duit banyak dia lindungi kita. Depan besok apa jadah nak lindung, tak ada apanya. Ya, ceritalah baik-baik lah, jangan tanya. Kalau kita diberikan oleh Allah peluang hidup 70 tahun, maka 70 tahun apa yang berlaku di dalamnya kita cerita satu persatu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas itu ditanya tentang ilmu. Wa an ilmihi fi ma'amila fi, tentang ilmu apa dasar ilmu itu diamal. Allah bagi kita kepandaian. Ilmu ini bukan hanya sekadar ilmu agama, tapi apa-apa kepandaian yang memberikan impak positif kepada kehidupan masyarakat manusia atau kehidupan alam. Apa-apa yang memberikan nilai baik kepada alam yang diberikan oleh Allah kepada diri kita masing-masing. Orang ni diberi pandai ni, orang ni pandai ni kan, berbagai-bagai kan. Jadi Allah nak tanya, kepandaian yang dia bagi itu kita guna untuk apa? Kalau dengan kepandaian yang kita ada menyebabkan kita dilantik menjadi CEO dalam satu-satu organisasi bisnes, lalu kita guna kepandaian dan kepakaran kita dengan pangkat yang ada itu untuk menggayakan poket kita dengan sistem-sistem penindasan, sistem penipuan dan sebagainya, maka itulah bentuk yang kita nak cerita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku bagi kamu pandai, sepatutnya kepandaian kamu ada memberi kamu manfaat kepada manusia. Malah kamu jadikan dia sebagai alat untuk menindas dalam mencari kepentingan diri kamu. Jawab tu. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anna lihi min aina aktasaba wa bima anfaqa. Ditanya tentang mal, harta benda, min aina aktasaba, daripada mana sumber dia mari. Setiap sen yang kita dapat dalam hidup atas apa yang kita usahakan tu akan ditanya oleh Allah. Kok mana datang ni? Kalau dari nyangkut boleh dari kereta orang. Kalau daripada kena magna lah. Lah, ikutlah. Kalau hasil nyamuk lah.
Wa fima anfaqa. Dan setiap sen yang kita infak, yang kita belanjakan itu ada tajuk apa?